Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Berjumpa lagi dengan saya Cikgu Titi. Kali ini Cikgu akan sambung tentang sifat kimia dan saling pertukaran antara siri homolog iaitu asid karboksilik dan juga ester. Untuk standard pembelajaran pada hari ini, diharapkan pelajar dapat menghuraikan sifat kimia untuk asid karboksilik dan yang kedua menghuraikan sifat kimia untuk ester. Pelajar, untuk sifat fizik asid karboksilik, formula AMP untuk asid karboksilik adalah CmH2m tambah 1 COOH. Di mana M bermula daripada 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi kumpulan berfungsi pada asid karboksilik ini adalah kumpulan karboksil iaitu COOH. Untuk takat lebur dan juga takat didih, kita tengok sifat-sifat fiziknya ya. Yang pertama, takat lebur dan takat didih. Takat didih adalah pada 118 degree Celsius, manakala takat lebur pada 17 degree Celsius. Keadaan fizik pada suhu bilik. Untuk 9 ahli pertama asid karboksilik diwujud sebagai cecair. Ini untuk C1 hingga C9. Keterlarutan dalam air. Asid karboksilik adalah sangat larut dalam air. Dari segi warna pula, dia adalah cecair yang tidak berwarna pada suhu bilik dan baunya adalah tengik seperti cuka, iaitu tajam. Kerana asid karboksilik ini merupakan asid yang lemah dan untuk kekonduksian elektrik, ia boleh mengkonduksikan elektrik kerana mempunyai ion-ion yang bebas bergerak. Sebelum cikgu terangkan apakah sifat kimia untuk asid karboksilik, pelajar perlu tahu bagaimanakah kaedah penyediaan asid karboksilik. Di sini contoh cikgu ambil adalah penyediaan asid etanoik. Asid etanoik. Jadi sebenarnya pelajar dah belajar untuk penyediaan asid karboksilik sebenarnya daripada tindak balas pengoksidaan alkohol. Jadi alkohol, kita dah belajar tentang sifat kimia alkohol. Jadi salah satu tindak balas alkohol adalah pengoksidaan untuk hasilkan asid karboksilik. Contoh di sini adalah asid etanoik. Jadi untuk prosedur, asid etanoik contohnya disediakan melalui tindak balas pengoksidaan etanol oleh ejen pengoksidaan lah. Ini pelajar dah belajar sebelum ni dalam sifat kimia alkohol, kita gunakan sama ada ejen larutan kalium manganat 7 berasid ataupun larutan kalium dikromat 6 berasid. Secara reflux, reflux ini adalah seperti dalam gambar rajah ini. Ini adalah kaedah reflux. Kita kata untuk di sini kita boleh nampak etanol akan bertindak balas dengan ejen pengoksidaan yang kita letakkan di dalam kelalang dasar bulat. Ini adalah kaedah reflux di mana kondensor Liebeck dipasang secara menegak. Menegak di atas kelalang dasar bulat. Kenapa? Ini adalah untuk mengkondensasikan wap etanol. Nanti bila kita panaskan, bila adanya etanol akan bertukar menjadi wap. Wap etanol tadi akan dikondensasikan kepada cecair etanol. Jadi cecair etanol itu akan mengalir semula ke dalam kelalang dasar bulat dan ini adalah untuk memastikan tindak balas dengan ejen pengoksidaan tadi adalah lengkap untuk kita hasilkan asid etanoik contohnya. Jadi ini cikgu ulang semula sebenarnya tentang pengoksidaan untuk alkohol. Jadi contoh untuk hasilkan asid etanoik, kita mesti ada alkohol yang sepadan lah iaitu etanol. Tambahkan sama ada dengan kalium manganat 7 berasid atau kalium dikromat 6 berasid iaitu sebagai ejen pengoksidaan. Jadi pelajar akan dapat hasilnya adalah asid etanoik dan juga air. Jadi ini adalah contoh formula struktur. Ini etanol. Tindak balaskan dengan dua braket O ni adalah oksigen yang dapat daripada pengoksidaan daripada kalium manganat 7 contohnya. Jadi pelajar akan dapat asid
etanoik. Okey, asid etanoik dan juga air di sini. Okey, untuk sifat kimia asid karboksilik, kita tahu bahawa setiap siri homolog yang sama mempunyai sifat kimia yang sama. Begitu juga dengan asid karboksilik. Okey, kenapa? Sebab adanya kehadiran kumpulan karboksil iaitu COOH sebagai kumpulan berfungsi di sini. Jadi pelajar, untuk sifat kimia asid karboksilik ada tindak balas dia ada pecah kepada dua lah. Yang pertama, dia sebagai asid. Okey, di mana ini kita dah belajar semasa tingkatan 4. Kita tahu bahawa asid boleh bertindak balas dengan logam, okey, dengan base. Okey, contoh seperti logam oksida ataupun logam hidroksida dan juga dengan logam karbonat. Okey, jadi kita akan nampak nanti lihat apakah hasilnya sama seperti yang awak dah belajar semasa tingkatan 4. Dan tindak balas kedua adalah dengan alkohol. Ini adalah tindak balas pengesteran di mana menghasilkan ester. Okey, tindak balas yang dapat menghasilkan ester. Okey, untuk yang pertama sekali pelajar, okey, kita ada tindak balas dengan logam. Okey. Jadi untuk sifat kimia, asid karboksilik akan bertindak balas dengan logam reaktif seperti magnesium dan juga zinc. Okay, menghasilkan garam karboksilat dan gas hidrogen. Okay, jadi kalau pelajar ingat semula semasa tingkatan 4, cikgu dah ajar sebelum ini. Kalau asid biasa, kita revise semula. Kalau asid biasa HX tambah dengan logam reaktif, okay, pelajar akan dapat garam iaitu LX. Okay, tambah dengan gas hidrogen. Ini untuk asid yang pelajar dah belajar sebelum ini. Asid kuat contohnya seperti asid sulfurik. Tapi untuk asid karboksilik, dia adalah asid lemah. Okay, masih lagi dapat bertindak balas dengan logam. Tapi logam tu adalah logam reaktif. Contohnya seperti magnesium ataupun zinc. Okay, jadi pemerhatiannya kita akan dapati gas tidak berwarna terbebas. Dan munyi pop kedengaran bila kita uji dengan kayu uji penyala. Okay, jadi di sini contoh untuk persamaan kimia asid karboksilik tambah dengan logam. Okay, hasilnya adalah garam karboksilat, okay, dan juga gas hidrogen. Jadi kita tuliskan persamaan secara amnya RCOOH. Okay, R di sini mewakili yang CM H2M tambah 1 tu lah. Okey, jadi COOH tambah dengan logam L, kita akan dapat hasilnya adalah logam karboksilat. Okey, logam karboksilat ni, logam ini akan diletakkan di bahagian belakang pelajar. Okey, kenapa? Sebab untuk asid karboksilik, dia adalah antara RCOO negatif dan juga H positif. Okey, jadi di sini bila ada tindak balas dengan logam, logam itu akan macam tukar tempat lah dengan H ni. Jadi dia akan logam yang akan tertarik ke logam bercas positif ke negatif. Jadi yang H tadi akan jadi hidrogen. Okay, jadi pelajar akan dapat logam tu diletakkan di bahagian belakang lah. Okay. Contoh di sini kita ada asid etanoik yang ditambahkan dengan magnesium iaitu logam reaktif. Jadi, kita akan dapat logam karboksilat. Karboksilat ni tengok pada nama. Okay, jadi sekarang nama asalnya adalah asid etanoik. Okay, etanoik. Iaitu CH3COOH. Kita tambahkan dengan magnesium. Okay, jadi kita letak nama dia. Magnesium letak di bahagian belakang. Kita tahu bahawa magnesium bercas 2 positif. Okay, tindak balaskan dengan karboksilat tadi ataupun yang asid etanoik tadi adalah CH3COO. Yang hidrogen tadi telah menjadi hidrogen, ion hidrogennya. Jadi magnesium akan ditarik, kita akan cross the charge 2 ni pelajar untuk tuliskan dia punya formula. Dan magnesium berada di belakang. Jadi dapatlah 2 bracket untuk CH3COO 2 dan magnesium 1. Cross the charge lah. Ini 1, ini 2. Ini 1, yang ni 2. Okay, untuk tuliskan formulanya, pelajar akan dapat magnesium etanoat dan gas hidrogen. Okay, kemudian seimbangkan persamaan. Okay, yang kedua contoh lain asid etanoik juga.
CH3COOH dengan zinc. Jadi sama pelajar, okay, kat sini apa yang berlaku adalah zinc dia bercas 2 positif. Okay, ini tadi negatif, ini positif. Jadi yang hidrogen ni akan dapat jadi hidrogen gas. Jadi zinc akan ditarik ke ion negatif tadi. Kita cross the charge. Pelajar perlu buat bracket CH3COO2Zn. So itu adalah zinc ethanoate. Jadi, cuba pelajar jawab latihan modul 48. Okey. Cuba tuliskan persamaan bagi tindak balas A, B, C dan cuba jawab untuk D, mengapa asid etanoik tidak bertindak balas dengan logam kuprum. Okey, seterusnya, untuk yang kedua, tindak balas kedua adalah dengan base. Okey, jadi apabila asid karboksilik bertindak balas dengan base, kita akan dapat hasil garam juga, karboksilat dan air. Okey, apabila dengan base atau alkali, kita akan dapat air, garam dan air. Pemerhatian di sini adalah bau cuka yang masam tadi akan hilang. Jadi, persamaan kimia, asid karboksilik tambah base atau alkali, kita akan dapat garam, karboksilat dan air. Jadi, di sini RCOOH. Okey, ini adalah contoh untuk asid karboksilik di mana R tadi adalah CmH2n tambah 1. Okey. Okey, jadi tambah LO ni adalah logam oksida atau LOH logam hidroksida. Jadi kita akan dapat hasilnya adalah RCOOL. Okey, L adalah logam. Jadi garam karboksilat. Sama seperti tadi pelajar di mana okey, di sini kita ada L. L ini bercas positif dia akan ditarik dengan negatif untuk RCOO. Okay, manakala yang H positif tadi akan combine dengan O ataupun OH dengan negatif. So, pelajar akan dapat air. Okay. Contoh di sini adalah asid etanoik dengan kuprum 2 oksida. Okay. Pelajar akan dapat kuprum 2 etanoate dan air. Okay, nampak tak? Kita letakkan kuprum dekat bahagian belakang lah. Okay, tindak balas berlaku tadi ialah apabila ion kuprum ni akan ditertarik dengan yang negatif untuk RCOO tadi dan hidrogen ion dengan O membentuk air. Okay, membentuk air. Jadi, pelajar akan dapat asid etanoik dengan kuprum 2 oksida. Okay, hasilnya adalah kuprum 2 etanoate. Okay, macam tadi cross the charge tadi, dua ion tadi antara CH3COO dengan kuprum 2 positif, kita akan dapat formula seperti ini. Dan air. Okay, begitu juga dengan contoh kedua, asid etanoik dengan zinc hidroksida, di mana zinc adalah 2 positif, okay, dia akan tertarik dengan yang COO tadi. Okay, jadi kita akan dapat CH3COO bracket 2 Zn dan yang ini pula adalah air. Dapat hasil sampingan adalah air. Jadi, belajar cuba jawab latihan 49. A, B, C. Tuliskan persamaan kimia untuk tindak balas asid etanoik ini. Dan juga latihan 50. Okey. Untuk latihan 50 pun sama. Cuba pelajar tuliskan persamaan kimia untuk tindak balas asid karboksilik ini. Okay, kita pergi kepada yang ketiga. Okay, yang ketiga tindak balas tadi sebagai asid adalah dengan logam karbonat. Ini pun kita dah belajar semasa tingkatan 4. Okay, jika kita revise semula asid biasa HX. Contoh tambah dengan logam karbonat. Pelajar akan dapat hasilnya adalah LX. LX ni adalah garam. Okay, garam tambah dengan hasil sampingan adalah air dan karbon dioksida. Okay, karbon dioksida ni sebabkan kita ada yang ion karbonat tadi. Ini ialah untuk tindak balas yang kita dah belajar semasa tingkatan 4. Jadi untuk asid karboksilik pun sama. Okay, dia akan bertindak balas dengan logam karbonat menghasilkan garam karboksilat. Sama seperti tadi antara base tindak balas dengan base dan juga tindak balas dengan logam tadi akan dapat garam iaitu garam karboksilat. Dan hasil sampingan adalah air dan gas karbon dioksida.
Jadi hasil sampingan akan dapati gas tidak berwarna terbentuk dan gas itu akan mengeruhkan air kapur jika diuji dengan air kapur menunjukkan kehadiran gas karbon dioksida. Contoh, tindak balas tadi kita tahu tindak balas dengan logam karbonat akan dapat garam karboksilat dan air serta gas karbon dioksida. Jadi contoh di sini kita ambil asid karboksilik. Formula kalau secara amnya boleh tulis RCOOH tambah dengan logam karbonat. L adalah logam lah, karbonat. And then kita akan dapat, awak akan dapat hasilnya adalah logam tadi akan sama seperti sebelum ni. Ditarik dengan yang COO tu, negatif. So pelajar akan dapat RCOOL. Dan hasil sampingan adalah air. Itu daripada H tadi. Dengan karbonat tadi pelajar. Yang karbonat tu dapat karbon dioksida. Jadi contoh di sini adalah asid etanoik dengan natrium karbonat. Ini adalah logam karbonat. Pelajar akan dapat logam karbonat iaitu natrium etanoat. Etanoik tukar kepada etanoat di belakang. Air dan karbon dioksida. Jadi pelajar nampak di sini natrium tadi akan terikat dengan yang RCOO. Jadi dia letak di belakang. Seimbangkan. Kita cross recharge untuk dapatkan formula iaitu natrium kan positif 1. RCOO ni negatif 1. So tak payah letak bracket lah. Terus sambung. Dapatlah CH3COO-Na. Dan contoh kedua. Asid etanoik dengan zinc karbonat. Sama pelajar. Kita tahu bahawa zinc ni charge dia adalah Zn2 positif. Jadi dia akan bertindak balas. Tertarik dengan yang RCOO negatif. Negatif 1. So cross the charge. Pelajar akan dapat CH3COO2 dan Zn1. Dan hasil sampingan adalah air dan juga karbon dioksida. Jadi cuba pelajar jawab latihan 51. Tuliskan persamaan kimia bagi tindak balas antara asid etanoik dan juga logam karbonat. Ini pula adalah latihan 52. Sama juga tuliskan persamaan kimia bagi tindak balas asid dengan logam karbonat. Untuk tindak balas seterusnya, sifat kimia yang seterusnya adalah asid karboksilik dengan alkohol. Di mana tindak balas ini adalah tindak balas pengesteran kerana dia menghasilkan ester dan juga air. Jadi untuk pemerhatian, akan dapati larutan tidak berwarna terhasil menghasilkan bau wangi atau bau buah-buahan iaitu ester tadi. Dan bila kita masukkan dalam bikar yang mengandungi air, didapati cecair akan terapung atas permukaan air. Yang menunjukkan bahawa ester yang terbentuk adalah tidak larut dalam air. Jadi untuk persamaan kimia, asid karboksilik bertindak balas dengan alkohol. Dengan kehadiran makin di sini iaitu asid sulfurik pekat. Jadi hasilnya adalah ester dan air. Jadi untuk persamaan secara amnya kita ada di sini, cuba lihat. Asid karboksilik adalah R1COOH. Di mana R1 ini kita wakilkan, kita tahu bahawa CmH2m tambah 1 COOH lah. Jadi R ni adalah CmH2m tambah 1. Manakala R2 adalah CnH2n tambah 1 untuk alkohol. Jadi kita letaklah R1, R2 bagi memudahkan untuk kita nampak hasilnya. Jadi kita akan dapat di sini ester di mana R1 daripada asid karboksilik tadi. Yang ini dan juga R2. R2 ni nanti kita terbalikkan pelajar di mana daripada alkohol hidrogen akan disingkirkan, manakala untuk karboksilik hidroksil ini akan disingkirkan. Kemudian yang O ni tadi kita sambungkan dengan yang O dekat CO untuk asid karboksilik. Jadilah macam ni lah. Kita akan dapat ester dan juga air. Jadi kat sini tadi R1CO. CO dah tinggal CO sebab OH telah kita singkirkan masa nak balas ni H2O tadi dapat daripada mana, iaitu OH daripada asid karboksilik.
Okey, telah disingkirkan. Kemudian H daripada alkohol. Okey, telah disingkirkan. Jadi hasilnya pelajar kena terbalikkan yang ni lah, yang R2O ni. So akan dapat O dulu diikuti dengan R2. Okey, R2 ni yang tadilah CmH2m CnH2n tambah 1, manakala R1 adalah CmH2m tambah 1 untuk asid karboksilik dan air. Okey, contoh, pelajar boleh lihat di sini, kita ada asid etanoik, kita tambahkan dengan etanol, jadi hasilnya adalah etil etanoat. Okay, nanti cikgu akan terangkan bagaimanakah penamaan untuk ester ni. Okay, di mana penamaan dia berdasarkan nama asid karboksilik dan juga alkohol. Okay, untuk alkohol, okay, ada etanol. Pelajar kena tukarkan yang nol ni, okay, ataupun yang ni etanol ni tukar menjadi etil. Manakala yang etanoik tukar kepada etanoat. So namanya depan ni adalah daripada alkohol lah. Jika etanol jadi tukar kepada etil, dan asid karboksilik tadi etanoik kan, tukar kepada etanoat dan air. Okey, jadi ini punya persamaan kimia CH3COOH untuk asid etanoik, manakala untuk etanol adalah C2H5OH. Pelajar akan dapat ester iaitu CH3COO, C2H5 dan air. Okay, jadi kat sini contoh kita ada asid etanoik glasial lah yang tulen Nak balaskan dengan etanol, mestilah ada mangkin tadi iaitu asid sulfurik pekat yang kita panaskan secara perlahan. Dan ester iaitu etil etanoat akan terbentuk. Jadi boleh lihat di sini pelajar bagaimanakah pembentukan ester terhasil, iaitu hidroksil ni daripada OH daripada yang asid karboksilik, okay, akan disingkirkan bersama dengan hidrogen daripada kumpulan hidroksil untuk etanol tadi. Okay, kita singkirkan dua ni dapat air, and then kita combinekan kedua-dua. Okay, sambungkan, kita akan dapat COO daripada sini tadi. Pelajar akan nampak di sinilah. Sambung terus ke sini. Ini telah disingkirkan. Okay, dapatlah formula struktur seperti ini dan namanya adalah etil etanoat. Okay, etil etanoat di mana penamaan ini adalah alkohol kita letak di depan, tukarkan tadi etanol tukar kepada etil, manakala bahagian penamaan belakang, bahagian kedua mengikut nama untuk asid karboksilik. Contoh di sini asid etanoik tukar kepada etanoat. Okay, dapatlah ester iaitu etil etanoat dan air. Jadi untuk penyediaan ester tadi okay, bagaimana dia punya prosedur? Okay, jadi kita tengok contoh kita nak sediakan etil etanoat dalam makmal. Okay, jadi prosedur pertama, masukkan 2 cm padu asid etanoik dulu ke dalam tabung didih. Kita ada tabung didih. Kemudian tambahkan etanol 2 cm padu juga ke dalam tabung didih yang sama. Kemudian secara perlahan-lahan titiskan asid sulfurik pekat dan panaskan dengan perlahan sehingga mendidih. Okay, kemudian selepas dia mendidih, kita buat ujian lah. Tambahkan campuran tadi, masukkan ke dalam air dan kita akan lihat apa pemerhatiannya. Dan di sini untuk bau akan ada bau manis atau bau buah-buahan. Warna pula cecair tidak berwarna dan ketelarutan tadi bila kita uji dengan air dia tidak larut dalam air, di mana akan ada cecair yang terapung dekat atas permukaan air. Okay, untuk sifat fizik ester, ester ini adalah gabungan daripada asid karboksilik dan juga alkohol. Jadi formula untuk ester adalah CmH2m tambah 1. Okay, ini adalah daripada karboksilik pelajar, di mana M tadi bermula daripada 0, 1, 2, 3. COO, CnH2n tambah 1. Okey, bahagian belakang ni pula adalah daripada alkohol, di mana N tadi bermula daripada 1, 2, 3 dan seterusnya. Okey, untuk sifat fizik ester, dari segi kemeruapan,
Okay, ester ini adalah yang ringkas, sangat tidak stabil dan dia mudah meruap pada suhu bilik. Okay, ketumpatan pula jika kita bandingkan dengan air, dia lebih rendah. Ketumpatannya lebih rendah. Okay, untuk keterlarutan, okay, ester adalah sebatian kovalen yang tidak larut dalam air dan warna pula dia adalah cecair yang tidak berwarna pada suhu bilik dan baunya adalah berbau wangi. Dia adalah sebatian neutral yang berbau wangi atau kita boleh kata baunya manis seperti bau buah-buahan. Okay, untuk kita dibahas semula lah untuk ester ni, kita tahu dia adalah bukan hidrokarbon di mana dalam ni ada karbon, hidrogen dan oksigen. Kumpulan berfungsi adalah kumpulan, okay, ni adalah karboksilat. Okay, namanya adalah kumpulan karboksilat. Okay, jadi ini adalah formula untuk ester. Okay, dan kita tahu bahawa okay, untuk R ini, okay, R yang pertama, R yang kedua, R yang pertama daripada asid karboksilik. Okay, manakala yang R kedua dekat bahagian belakang ini daripada alkohol lah. Jadi formula R dia adalah CmH2n tambah 1 COO CnH2n tambah 1. Okay, di mana tadi kita tengoklah R tadi depan ni adalah daripada asid karboksilik. Manakala bahagian belakang ni, R ni rantai yang bahagian belakang ni adalah daripada alkohol. Jadi contoh di sini kita tengok asid karboksilik bertindak balas dengan alkohol menghasilkan ester. Tadilah belajar. Okay, bahagian depan ini, okay, boleh kita katakan ini sebagai apa? R tadilah R yang pertama. Okay, yang ni pula R yang kedua untuk alkohol. Jadi bila disambungkan, kita akan dapati okay, penulisan dia ditulis seperti inilah. Okay, untuk karboksilik tadi R1, okay, ini adalah R2 untuk alkohol. Okay, dan hasil sampingan adalah air. Okay, contoh untuk ester. Okay, adalah dalam buah-buahan kita ada ester iaitu contoh seperti orange. Kita ada otil etanoat untuk perisa orange. Ester untuk perisa orange. Manakala untuk pisang, pentil etanoat. Okay, untuk buah nenas ialah etil butanoat. Okay, manakala ini adalah buah apple ialah metil butanoat. Jadi kebanyakan bau wangi ni pada buah-buahan dan juga bunga contohnya disebabkan oleh adanya ester. Okay. Ini penamaan ester tadi belajar. Okay. Mana bahagian belakang ni okay, tadi daripada alkohol. Jadi kita gantikan yang ol tadi kepada il lah. So, contoh etanol tukar kepada etil. Okay, etil. Tukarkan belakang tu et tu tambah dengan al jadi etil. Contoh kalau kita ada metanol jadi metil contohnya. Okay. Dan bahagian belakang pula, bahagian kedua ni belakang, okay, diterbitkan daripada asid karboksilik tadilah. Okay, asid karboksilik, contoh kita ada etanoik, asid etanoik. Jadi OIK tadi tukar kepada OAT, dia akan jadi etanoat. Jadi contoh cikgu ada katalah ini adalah okay, etanol. Okay, kita combinekan, okay, tindak balaskan dengan contoh adalah asid propanoik. Okay, jadi apa nama ester yang terhasil? Di penamaan dia adalah bahagian pertama iaitu etanol. Kita ambil etanol dulu tukar kepada etil. Okay, dan propanoik ini tukar kepada propanoat. So dia akan jadi hasilnya ester bernama etil propanoat. Okay, boleh belajar? Okay, ini adalah langkah untuk menulis nama ester. Contohnya adalah etil metanoat. Okay, nampak je etil depan daripada etanol. Okay, belakang metanoat daripada asid metanoik. Okay, nampak ni penamaan dia di mana kita lukiskan formula struktur. Dekat bahagian belakang ni adalah alkohol. Okay, bahagian depan ni adalah asid karboksilik. Jadi etil tadi daripada alkohol lah iaitu etanol. Manakala metanoat ni dekat bahagian depan formula struktur ni adalah metanoik, asid metanoik. Jadi untuk
ester iaitu etil metanoat sebenarnya terhasil daripada asid iaitu asid metanoik dan etanol. Tapi penamaan dia kita letakkan nama etanol dululah kat depan, dekat bahagian belakang baru letak metanoat. Terbalik daripada dia punya formula struktur. Okay, contoh untuk persamaan kita tuliskan. Okay, jadi OH daripada asid metanoik tadi akan disingkirkan dengan H daripada OH ini H saja daripada alkohol tadi yang bersambung pada kumpulan berfungsi iaitu OH ni, satu H ni disingkirkan. Jadi pelajar akan dapat formula etil metanoat adalah HCOO C2H5. Okey, boleh nampak di sini contoh lain. Okey. Nampak di sini yang bahagian ini disingkirkan pelajar. Dapatlah hasil formula struktur iaitu contoh lain adalah etil, etanoat dan air. Okey, jadi ini contoh penamaan ester tadi. Okey, bahagian depan adalah asid karboksilik, lukis formula struktur bahagian belakang daripada alkohol. Jadi penamaan tadi contoh kalau kita ada alkohol metanol tukar nama kepada metil, etanol tukar kepada etil, propanol tukar kepada propil. Ambil bahagian depan saja, met, add dengan prop. Dan penamaan dekat bahagian kedua, dekat bahagian depan ni kita ada asid karboksilik tadi. Tukarkanlah asid metanoik contohnya, dia akan jadi metanoat. Asid etanoik akan jadi etanoat. Okay, belakang OIK ni tukar kepada OAT. Dan asid propanoik jadi propanoat. Jadi bila kita combinekan kedua-dua tindak balas antara alkohol dan asid karboksilik ini, penamaan ester adalah contoh yang pertama metil metanoat. Yang kedua etil etanoat. Yang ketiga propil propanoat. Dapatlah nama ester seperti ini. Jadi cuba pelajar jawab latihan modul 55. Okey, ini adalah tindak balas antara etanol dengan asid metanoik. Pelajar diminta menuliskan nama, apakah nama ester yang terbentuk dan lukiskan dia punya formula. Formula struktur lah. Lukiskan formula struktur dan cikgu juga minta pelajar buat juga formula molekul lah untuk ester-ester yang terbentuk antara tindak balas alkohol dan asid karboksilik ini. Jadi pada akhir hari ini kita dah belajar tentang asid karboksilik dan juga ester. Cuba pelajar jawab aktiviti 2K buku teks dan juga uji diri 2.3 buku teks. Cuba jawab soalan ini. Sehingga berjumpa lagi dalam pelajaran yang akan datang. Terima kasih.